Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah Husna binti Muhammad Zikillah yang bernombor metrik D201911089-534. Saya merupakan pelajar tahun kedua Ijazah Sarjana Muda Sains Matematik dengan Pendidikan. Kumpulan kuliah saya untuk subjek H&F 3112 adalah kumpulan B di bawah pensyarah Wan Nur Reseti bin Wan Abdul Rashid. Pergi ke kelas menaiki taksi demi membina ilmu kepakaran. Hidup ini akan menjadi saksi untuk kita membina kepakaran. Pantun yang saya sampaikan sebentar tadi telah berkait secara rapat dengan topik saya ingin sampaikan pada hari ini. Tugasan saya untuk pentadsiran akhir ini adalah membuat video tentang perbandingan antara teori korespondensi dan teori koherensi ini. Jadi, ayolah sama-sama kita mendengar dengan lebih lanjut tentang perbezaan antara kedua-dua teori ini. Teori kebenaran. Apa yang korang faham tentang teori kebenaran? Okey, ayolah kita berfikir sejenak. Apa maksud teori kebenaran? Sekarang, saya akan menjelaskan serba sedikit tentang apa yang saya faham tentang teori kebenaran. Teori kebenaran adalah bukan salah satu perkara yang dimomok-momok di dalam filem animasi Bobo Boy, tetapi teori kebenaran ini adalah salah satu elemen yang perlu ada dalam seseorang manusia, iaitu elemen kerohanian dalam diri kita. Nilai kerohanian ini akan memberi satu aura yang positif kepada seseorang manusia. Ciri manusia adalah mencari ilmu. Sifat seorang pencari ilmu adalah ingin mencari sesuatu ilmu ataupun sesuatu kebenaran supaya dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik dan dapat memperbetulkan segala kesalahan yang lalu. Jadi, dengan teori inilah akan menjadi kegunaan untuk seseorang pencinta ilmu supaya dapat memperbaiki dirinya dan seseorang ilmu tersebut akan memberi manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang benar dan sahih, dan seluruh masyarakat dapat memperbaiki diri dan dapat meningkatkan sesuatu masyarakat itu ke arah lebih maju, lebih produktif, dan segala ilmu yang digunakan adalah memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Menurut Nurul Indarti, beliau mengatakan bahawa teori kebenaran ini adalah berkadar selari dengan tahap pengetahuan seseorang individu. Antara teori yang ada adalah teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran pragmatisme, teori kebenaran koherensi, dan bukan itu sahaja, tetapi para sejarawan ataupun para saintis sebelum ini menggunakan pelbagai lagi teori, tetapi pada hari ini saya akan hanya menerangkan dua sahaja teori yang berkait dengan topik kita hari ini, iaitu teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran koherensi. Menurut Maulana Latif Mahmudi pula dan Fashul Lutfi, kebenaran ilmu sendiri adalah pernyataan yang sesuai dengan fakta yang diperoleh melalui metod-metod ilmiah tertentu. Jadi, saya akan merungkaikan serba sedikit berkaitan dengan metod-metod yang sesuai untuk mengkaji nilai kebenaran berdasarkan teori kebenaran korespondensi dan teori kebenaran koherensi. Okey, sekarang kita mula masuk ke fasa yang lebih mendalam tentang teori kebenaran korespondensi ataupun lebih dikenali sebagai teori kesesuaian. Teori ini merupakan teori yang terulung yang digunakan oleh para saintis yang membuat kajian pada zaman-zaman dahulu kala, dan mereka mengenali teori korespondensi ini adalah sebagai teori tradisional. Teori ini menyatakan bahawa kebenaran adalah penyesuaian antara penyataan tentang kenyataan ataupun fakta, ataupun lebih dikenali ataupun dengan lebih mudahnya berbunyi, sesuatu perkara itu akan menjadi benar jika kandungan pengetahuan bersesuaian dengan objektif. Dan saya boleh bagi contoh adalah Ipoh terletak di Perak. Teori ini dikatakan benar kerana seseorang yang
belajar tentang geografi yang mempunyai pengetahuan tentang kedudukan peta di Malaysia akan mengatakan teori ini benar kerana memang kedudukan Ipoh merupakan terletak di dalam negeri Perak dan Ipoh juga merupakan ibu negeri Perak. Sebagai seseorang yang berilmuan akan mengatakan teori ini benar, tetapi di dalam teori ini mengatakan jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan, maka teori ini akan menjadi palsu. Jadi dalam teori korespondensi ini fakta ataupun ilmu memainkan peranan penting untuk membuktikan sesuatu teori itu menjadi betul dan benar. Contoh yang kedua saya dapat bagi adalah di dalam Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Statement ini adalah statement yang benar kerana seperti kita tahu dalam rakyat Malaysia adalah berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Okey, sekarang kita mula masuk ke fasa teori koherensi ataupun teori konsistensi. Teori koherensi menyatakan kebenaran adalah sesuatu koheren ataupun konsisten dengan pernyataan yang sebelumnya yang betul. Teori ini dengan lebih mudah faham apabila kita menyatakan teori ini menyatakan teori sebelum-sebelumnya adalah benar, maka keputusan ataupun statement yang seterusnya akan menjadi benar. Tetapi jika pernyataan yang sebelumnya palsu, maka pernyataan yang selepasnya juga akan menjadi palsu. Sifat teori ini adalah konsisten ataupun koheren. Dan sifat teori ini juga adalah yang boleh diterima oleh logik akal manusia yang waras. Sebagai contoh, contoh ini banyak digunakan di dalam subjek matematik iaitu jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A and C adalah perkara yang sama. Dan contoh yang kedua adalah jika manusia memerlukan air, Syafiqah Husna merupakan seorang manusia, jadi Syafiqah Husna memerlukan air untuk meneruskan kehidupan. Okey, sekarang di fasa perbezaan antara koherensi dengan korespondensi. Perbezaan pertama antara korespondensi dan koherensi adalah koherensi merupakan dia memerlukan satu sahaja statement untuk menyatakan ia benar. Sebagai contoh, saya nyatakan sebentar tadi adalah Ipoh ibu negeri Perak. Tetapi jika koherensi, dia memerlukan dua kenyataan ataupun dua premis untuk menyatakan ia benar. Sebagai contoh, jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A dan C adalah perkara yang sama. That's why premis satu A dan B, premis yang kedua adalah B dan C, dan kesimpulan dia baru kita boleh conclude yang bahawa A dengan C adalah perkara yang sama. Dan perbezaan yang kedua adalah koherensi memerlukan statement yang sebelumnya untuk menyatakan ia benar, tetapi korespondensi memerlukan akal fikiran yang logik, akal fikiran yang berpengetahuan untuk menyatakan ianya benar. Sebagai kesimpulan, apa yang saya dapat daripada kajian saya tentang korespondensi, teori kebenaran korespondensi dengan teori kebenaran koherensi, ia adalah salah satu perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Seperti apa yang saya lihat, tanpa wujudnya teori kebenaran korespondensi, maka tidak akan wujud teori kebenaran koherensi. Jadi, perkara ini saling berkait. Jika teori kebenaran korespondensi tidak boleh diguna pakai, so kita akan teruskan kepada teori yang kedua iaitu teori koherensi. Walaupun teori ini dimulakan dengan korespondensi, tetapi ianya ada kelemahan-kelemahannya tersendiri. Dan teori koherensi juga mempunyai kelemahan yang tersendiri. Di dalam dunia ini mempunyai dua sahaja fakta antara benar ataupun palsu. Jadi bagaimana kita ingin mengetahui sesuatu fakta yang kita terima adalah benar atau palsu, kita perlulah menjalankan metod-metod yang saya jelaskan sebelum ini untuk menyatakan bahawa kebenaran ataupun kepalsuan suatu fakta yang kita dapat itu.
Menurut Hashim Musa, Rezita Cik Rosdi, Halimah Pondi dan Salma Jan Nur Muhammad, kebenaran dianggap sebagai suatu keadaan yang relatif, sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran zaman, suasana dan keadaan semasa dalam sesebuah masyarakat. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.